Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan, muka surat 596, iaitu kita masih lagi membincangkan kaedah pokok al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin tidak boleh disingkirkan dengan semata-mata syak. Dan pada hari ini kita bincang kaedah cabang daripada kaedah pokok tadi yang keenam. Kaedah yang keenam daripada kaedah pokok al-yaqin la yuzalu bisyak. Jadi kaedah keenam ni dia untuk 18 tahun ke atas. Tapi dia tak apa ni, dia tak faham. Kaedah keenam berbunyi al-aslu fil abda' al-aslu fil abda' at-tahrim. Asal pada kemaluan perempuan itu adalah haram. Itu kaedah dia. Asal pada kemaluan perempuan itu adalah haram. Haram untuk disetubuhi. Hukum asal dia. Maka bila tidak dapat dikenal pasti pada seseorang wanita itu halal atau haram dia kahwini, contohnya, seorang lelaki dimaklumkan kepadanya bahawa di sebuah kampung itu terdapat seorang perempuan yang haram dikahwininya. Contoh adik-beradik lain mak. Bapa sama, lain mak. Bapa kahwin dua, isteri kedua tu lahirkan anak perempuan. Maka dia jadi adik-beradik kita lain mak, satu bapa. Jadi perempuan itu tidak dikenali. Katalah, sedangkan wanita di kampung itu sedikit jumlahnya. Maknanya, katalah, bini nombor 2 bapa kita dekat Sungai Kelambu, Sungai Lang Baru. Kita duduk di Tanjung Darat. Jadi dikatakan kat Sungai Lang Baru tu ada perempuan yang kau tak boleh kahwin. Sebab dia adalah anak kepada mak tiri lah ya. Mak nombor 2 mak tiri lah kan. Mak tiri lah kan. Maknanya mak nombor 2 lah. Mak nombor 2, mak tiri. Ada maknanya ada adik-beradik kau yang satu bapa, tapi lain mak. Tapi tak tahu siapa. Pasal dulu bapa kahwin rahsia. So kita pun tak tahu siapa. Tapi kalau zaman sekarang tak susah kan. IC ada kan. Dia tengok bandnya sama aja. Mungkin inilah adik-beradik aku. Katalah tak ada, kod penalan pun tak ada. Maka tidak boleh dia beristihad bagi menentukan perempuan yang diharamkan berkahwin itu. Dia tak boleh kata, si Fulan kot. Si Fulan kot. Yang itu kot. Tak boleh. Oleh yang demikian, dia tidak boleh mengahwini mana-mana perempuan di kampung berkenaan.
kerana pada asalnya kemaluan wanita itu haram disetubuhi melainkan setelah dikenal pasti seorang wanita itu halal dikahwininya dengan yakin. Tapi harus dia berkahwin kalau bilangan wanita di kampung itu ramai. Tengok-tengok kampung Sungai Lang Baru ni, penduduk dia perempuannya tak berapa ramai. Mungkin ada 20 orang ikut. Jadi dalam 20 orang tu, dalam antara 20 orang tu, ada seorang tu adik-beradik kita yang lain mak. Jadi kita tak boleh nak menentukan mana satu. Melainkan zaman sekarang tak mustahil lah kan. Zaman sekarang mudah. Kita boleh buat DNA bagai dan sebagainya. Dan ada dokumen pengenalan. Ini kaedah yang berlaku. Ini contoh diambil daripada contoh klasik, contoh yang berlaku zaman dulu. Zaman tak ada IC, zaman tak ada DNA, tak ada apa tuan-tuan. Jadi dia tak boleh berkahwin kecuali penduduk perempuan dekat kampung Sungai Lang Baru ini ada lebih kurang 300 orang. 300 orang dia bolehlah beristihad. Maknanya dia bolehlah. Kalau penduduknya sikit dia tak boleh. Ini merupakan satu kelonggaran atau rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tertutup sama sekali pintu perkahwinan ke atasnya. Kalau kita tengok tuan-tuan, kalau kita tengok asal pada kemaluan perempuan itu haram untuk disetubuhi melainkan berlakunya ikatan pernikahan. Satu. Yang kedua, melainkan dikenal pasti siapakah yang diharamkan, siapakah yang dihalalkan untuk berkahwin dengannya. Maka dalam hal ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah pun menentukan siapakah perempuan-perempuan yang tak boleh dikahwini ataupun perempuan yang mahram. Itu boleh rujuk dalam Al-Quran tuan-tuan. Itu asalnya tuan-tuan. Asal pada orang perempuan ni tak boleh. Nikah baru boleh. Tak nikah tak boleh. Okey, kaedah tu dia sikit je. Dia tak banyak perbahasan dia sebab dia hanya berkaitan dengan orang perempuan. Yang ketujuh, kaedah cabang yang ketujuh. La ibrata bizanni al-bayyin khata'uh. Tidak boleh dikira zon yang telah ternyata salahnya. Artinya, apabila sesuatu hukum itu dibina berdasarkan kepada zon, sangkaan. Zon ni sangkaan. Kemudian sangkaan itu salah, maka batallah hukum tersebut. Bila dibina sesuatu hukum itu berdasarkan kepada sangkaan, ternyata sangkaan itu salah, maka terbatallah hukum tersebut. Contoh, seorang yang sembahyang dengan menyangka bahawa waktu sembahyang telah masuk. Tengok dah sembahyang, dah habis sembahyang tuan-tuan, waktu belum lagi masuk. Rupanya jam dia mati, ataupun jamnya baterinya dah weak, dah lemah, ataupun jamnya hari tu kunci tercepat. Maka sembahyang tersebut tidak terpakai, maknanya tidak sah, dan wajib dia mengulangi sembahyang tersebut. Maknanya dia wajib sembahyang lagi lah, sebab tak masuk waktu lagi. Asal mulanya dia ingat dah masuk waktu. Hari ini mendung. Ni kalau zaman tak ada jam, mendung. Tengok, ni dah masuk waktu asar ke belum? Dengar pula ayam kelorok. Contoh. Oh, dah masuk asar ni ayam kelorok. Orang tua-tua dulu kadang-kadang dia berdasarkan pada ayam kelorok. Ayamnya sekelorok kok. Jadi dia pun sembahyang. Sekali sembahyang tengok. Anaknya pun balik. Tengok, Pak, sembahyang apa Pak?
Sembahyang asar lah. Orang masuk lah. Apa ya? Ya Kak Pak, segi baru pukul 3.45 yang orang masuk. Ya orang 2 jam. Maka sembahyangnya tak sah. Sebab dia membina berdasarkan kepada zon, sangkaan. Atau yang kedua, seorang yang sembahyang dalam keadaan menyangka dia telah bersuci, maknanya dia telah mengambil wudu, kemudian ternyata dia berhadas, maka sembahyang tersebut tidak sah dan wajib diulangi dengan berwudu semula. Asalnya memang kita tak berwudu pun. Kita tak berwudu. Asalnya kita tak berwudu. Tiba-tiba kita main sembahyang je sebab kita menyangka kita dah berwudu dah. Sekali dah lepas sembahyang atau tengah-tengah sembahyang, tuan-tuan teringat, aku belum wudu tadi. Baru balik daripada pasar terus sembahyang. Maka sembahyangnya tidak sah kerana wudunya itu tidak disandarkan kepada yakin, disandarkan kepada sangkaan. Berbeza kalau tadi kita dah sembahyang maghrib. Tadi kita dah sembahyang maghrib, tunggu kuliah macam ini. Kemudian kita nak sembahyang isyak. Aku wis batal purung ya. Wis batalnya tu zon. Tak yakin, dia sangkaan aja. Ataupun dia jadi syak. Syak dia tak jadi zon, dia jadi syak. Mana syak batal ke tak batal? Batal ke tak batal? Maka dia ambil yang yakin. Sebab tadi memang dah confirm tadi kita dah berwudu sebab kita dah sembahyang maghrib. Yang ini kita langsung tak, bukan berasal dari sembahyang maghrib, baru balik daripada pasar. Baru balik daripada pasar, kita terus sembahyang. Tiba-tiba tak teringat, aku mau wis wudu orang ya. Jadi kita ambil pada asal bahawa kita ni belum berwudu. Asal pada sesuatu kan kita dah belajar yang hari tu, al-aslu Adam. Asal pada sesuatu tidak ada. Jadi kalau kita menyangka kita telah bersuci, sedangkan kemudian ternyata kita belum bersuci, maka sembahyang kita tidak sah. Dan yang ketiganya, seorang suami memberi nafkah kepada isterinya yang ditalak bain dengan menyangka dia hamil, kemudian ternyata isterinya tidak hamil, maka suami berhak menuntut kembali nafkah tersebut. Sebab nafkah ni untuk baby yang dalam perut. Ini talak bain ya. Talak bain maknanya talak yang tak boleh dirujuk. Dia kalau bain sughra dia boleh nikah lagi. Kalau bain kubra dia tak boleh nikah lagi. Terpaksalah isterinya, bekas isterinya kahwin dulu dengan orang lain kalau ada yang nak. Cina buta. Cina buta tu muhalil itu. Perbuatan itu haram. Dia memang boleh menghalalkan untuk dikahwin balik dengan isteri, tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Okey, kita balik pada kaedah ni tuan-tuan. Maknanya ialah bila dia ceraikan isterinya itu dengan talak 3, contoh, dan mahkamah mengesahkan talak 3, dan kebetulan dia teringat, sebelum cerai talak 3 ni bersama itu ketika subur, contoh. Lepas tu mabuk-mabuk lah tu, ada pening-pening, wah ini kemungkinan hamil, kemungkinan mengandung, maka bagi nafkah lah. Bagi nafkah. Tunggu sampai 4 bulan tak kembung-kembung pun perutnya. Begitu cek pula, dia cek pakai apa tu, apa namanya tu lah. Kalau cek tak ada tanda pun keluar. Kalau tak ada tanda keluar, maknanya tak mengandung, maka suami berhak menuntut kembali nafkah tersebut. Kerana hamil itu berdasarkan kepada zon, berdasarkan pada sangkaan semata-mata. Ternyata sangkaannya itu salah, maka hukum tidak berlaku. Hukum wajib bagi nafkah kerana kehamilan itu tidak berlaku. Okey, habis kaedah besar. Kaedah besar yang kedua
iaitu al-yaqin la yuzalu bi sya'bih. Kita masuk pada kaedah ketiga yang besar. Kaedah besar yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesukaran menjadi sebab kepada kemudahan dan keringanan. Al-masyaqqah, kesusahan, tajlibu, membawa, at-taisir, kepada kemudahan, kesenangan. Masyaqqah atau kesukaran yang akan menjadi sebab kepada keringanan dan dipermudahkan berdasarkan kaedah ini adalah masyaqqah yang melampaui had biasa, yang tak mampu ditanggung oleh manusia pada kebiasaannya. Benda susah yang datang yang kita tak mampu untuk mengelak. Bahkan boleh memudaratkan diri seseorang dan menghalangnya dari melakukan kerja amal yang berguna seperti masyaqqah yang berpunca dari puasa tanpa berbuka, atau berterusan berjaga malam melakukan ibadat sunat tanpa rehat. Disyaratkan juga masyaqqah itu umum berlakunya. Adapun yang jarang-jarang berlaku, maka masyaqqah itu tidak diambil kira, seperti wuduk perempuan yang istihadah bagi setiap kali sembahyang fardu. Maknanya itu masyaqqah itu juga dia benda yang umum berlakunya. Maknanya satu perkara yang kita langsung memang tak boleh elak. Contoh macam sakit. Sakit tak boleh elak, tuan. Dia kalau datang sakit, bukan boleh kalau sakit tu nak datang kita cakap jangan datang, tak boleh. Sakit datang. Maka sakit itu adalah satu bentuk masyaqqah, kesukaran. Sebab itu orang yang dalam keadaan sakit dibolehkan sembahyang dalam keadaan duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Itu maksud masyaqqah, membawa kepada keringanan. Itu contoh. Adapun masyaqqah biasa yang pasti wujud dalam melaksanakan kewajiban dan kerja-kerja untuk keperluan hidup seharian yang mampu dilakukan oleh manusia tanpa mendatangkan kemudaratan, maka masyaqqah ini tidak menghalang dari tanggungjawabnya. Contohnya, dia bekerja. Bekerja ni ialah susahlah kan bekerja. Adakah dengan bekerjanya itu kerana terpaksa melakukan kerja dia boleh meninggalkan sembahyang? Tak boleh. Sebab itu memang kerja adalah satu bentuk masyaqqah, satu bentuk benda yang menyusahkanlah. Kerja ni yang paling senang kan tidur. Tidur aja kan, duit masuk. Tidur, duit masuk. Itu yang senang. Tapi tak. Ada kerja, ada gaji. Maknanya dia kena bekerja. Jadi kerja itu satu bentuk masyaqqah. Tapi masyaqqah itu adalah masyaqqah yang mampu dilakukan, dan masyaqqah itu tidak menghalang untuk seseorang itu melakukan amal ibadat. Dia boleh berhenti ketika waktu sembahyang. Dia ada waktu rehatnya. Bahkan syarak tidak mengangkatnya seperti masyaqqah bekerja dan mencari rezeki, berjihad menentang musuh. Sebab tu dalam keadaan berperang tu pun tuan-tuan kena sembahyang juga. Ada cara sembahyang dia. Okeylah, berperang itu akhirnya perang yang sedang memuncak. Jadi satu masyaqqah. Bila jadi satu masyaqqah, boleh sembahyang dalam keadaan khauf, yang namanya sembahyang takut. Itu ada diajarkan. Itu keringanan yang syarak beri. Masyaqqah dalam melakukan amal ibadat fardu dan hukum jinayah hudud dan qisas. Maknanya nak buat ibadat fardu, itu satu bentuk masyaqqah. Masuk waktu kena sembahyang, masuk bulan Ramadan kena berpuasa. Itu tak bolehlah untuk kita anggap itu sebagai beban. Ibadat, perintah ibadat itu bukan beban. Itu memang benda yang mampu dilakukan. Hukuman dalam jenayah hudud, tuan-tuan, itu bukan satu bentuk, bukan satu beban. Ialah walaupun hukumannya berat, kena potong tangan bagi pencuri, itu bukan satu benda yang jadi masyaqqah. Bukan masuk alah ini masyaqqah ni,
susah nak buat, tak payah buat. Contoh. Dalil daripada kaedah al-masyaqqah tajlibu taisir ataupun kesukaran-kesukaran yang timbul boleh memberi keringanan terhadap hukum. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Ini ayat dalam puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maknanya man kana maridan aw ala safarin, siapa yang sakit atau bermusafir, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh berbuka puasa dan kemudian dia kena ganti puasa itu pada hari-hari yang lain. Yuridu billahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah berkehendakkan kamu kemudahan dan tidak menghendaki kamu susah-susah. Maknanya dalam puasa Ramadan ni, kalau sekiranya dia sakit, maka sakit itu menjadi masyaqqah. Puasa tak jadi masyaqqah. Bukan puasanya yang jadi masyaqqah. Puasa itu suatu ibadat yang mesti dilaksanakan. Tetapi nak buat ibadat itu, tiba-tiba datang sakit. Sakit itu jadi masyaqqah. Kerana sakit itu benda yang kita tak boleh nak halang. Tak boleh kita nak halang kalau sakit dah datang. Maka dengan sakitnya itu, dengan masyaqqah sakit itu, dengan kesusahan sakit itu, tajlibu taisir, membawa kepada keringanan untuk meninggalkan puasa. Sama dengan bermusafir. Bermusafir itu masyaqqah. Terutama zaman dululah, pergi bermusafir jalan kaki, naik unta. Kalau naik kereta, naik kuda pun ngenjut kan. Naik kuda. Sekarang mungkin dalam keadaan panas lagi, tuan-tuan. Jadi musafir itu adalah suatu kesukaran, satu masyaqqah. Maka masyaqqah musafir itu tajlibu taisir, membawa kepada kemudahan, iaitu kemudahan boleh berbuka puasa. Tetapi kena ganti di waktu yang lain. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj ayat ke-78, wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Wa ma ja'ala alaikum, dan tidaklah Allah menjadikan ke atas kamu fid din, pada agama itu, min haraj, daripada kesusahan, keberatan. Jadi agama ni mudah. Agama mudah, tuan-tuan. Tak susah. Ada kemudahan-kemudahan. Susah ke nak buat sembahyang? Tak susah, tuan-tuan. Berapa minit aja? 5 minit aja, tuan-tuan. Tak boleh nak sembahyang, sakit lah ustaz. Tak apa, sembahyang duduk. Itu taisir, keringanan. Daripada hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, Inna Allah Ta'ala wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dari umatku yang tersalah, al-khata', yang tersalah, wan nisyan, kelalaian, terlupa, wa mastukrihu alai, ataupun apa yang dipaksakan ke atas mereka. Dan dalam riwayat At-Tirmizi Rasulullah SAW menyatakan, innama bu'istum
muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Nabi kata, aku diutuskan kepada kamu untuk mempermudahkan, dan aku tidak diutuskan untuk kamu untuk menyusahkan. Maknanya Nabi dibangkitkan sebagai seorang rasul bukan nak nyusah-nyusahkan umat, tapi untuk memudahkan umat. Dan dalam riwayat yang lain, innallaha syara'ad din faja'alahu sahla wa samha wa lam yaj'alhu dayyiqa. Hadis riwayat At-Tabarani daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan agama Islam, maka dijadikan agama Islam itu mudah dan tidak menyusahkan, dan ia tidak menjadikannya sempit. Agama tak sempit, agama itu luas. Sembahyang, waktu sembahyang luas. Sembahyang zuhur daripada pukul 1.20 sampai pukul 4.30. Luas tu. Pada mana-mana waktu sembahyang mengikut kemudahan kita. Kalau kita sembahyang di pertengahan waktu, berdosa tak? Tak berdosa. Sah tak sembahyang? Sah sembahyang. Yang afdal di awal waktu. Afdal. Adapun beberapa hadis yang menerangkan tentang sifat orang yang munafik ini, antaranya melewat-lewatkan sembahyang. Itu dia melewat-lewatkan tanpa sebab. Dan orang munafik ini dia melewat-lewatkan sembahyang sebab dia memang malas nak buat sembahyang tu. Dia lewat-lewatkan sampai habis waktu. Dah habis waktu tak sembahyang terus lah. Itu tuan-tuan, itu kemudahan yang diberikan. Maknanya dalam keadaan kita tengah bekerja umpamanya, kalau nak berhenti sembahyang, kerja tersebut mungkin akan tertangguh. Jadi aku nak, ini boleh siap sikit lagi, tempoh sampai pertengahan waktu sebagai contoh. Kita pun siapkan kerja tersebut, siap, habis. Masih ada waktu, kita sembahyang. Tak masalah. Bukan maksud itu, wah kerja dunia lah, mandek lah desik. Tak, dia ada kerja yang tak boleh berhenti. Cet berhenti. Kalau cet berhenti terus. Itu ikut kebijaksanaan. Maknanya bukan kerana kita sengaja untuk tidak sembahyang pada awal waktunya, tetapi kerana sebab-sebab yang tertentu. Bagi contohnya, kita tengah bawa kenderaan bermusafir. Musafir itu tak cukup 2 marhalah. Katalah kita balik daripada Teluk Panglima Garang, jalan jam tuan-tuan. Jalan jam, masuk waktu. Nak macam mana? Nak sembahyang waktu juga? Tak boleh. Maknanya, ini dijangka boleh sampailah nanti dekat surau Al-Falah, dekat Banting. Sampai surau Al-Falah tuan-tuan, pukul 4.15 sebagai contoh. Masih ada waktu sembahyang. Jadi maknanya waktu tu masih luas lagi tuan-tuan. Berdasarkan dalil-dalil di atas, ternyata bahawa syariat Islam itu mudah, dan pembinaan hukumnya juga diasaskan atas mudah dan senang untuk dilaksanakan. Tak ada hukum Islam yang susah nak dilaksanakan. Cuba bagi tahu saya, apa hukum Islam yang susah nak dilaksanakan? Ada tak? Individu ya, ini bukan cerita yang besar-besar, tak ada. Maknanya di individu seorang Muslim itu, sebagai seorang hamba Allah, diperintahkan kita dengan kewajiban-kewajiban. Apa kewajiban yang orang tak boleh buat? Cuba beritahu. Tak ada tuan-tuan. Semua boleh dibuat. Sembahyang boleh dibuat. Sembahyang tengah gaut pun boleh dibuat juga. Sembahyang duduk dekat kerusi. Apa lagi? Puasa boleh dibuat, puasa. Sakit boleh berbuka. Jadi hukum Islam tu mudah. Kadang-kadang yang menyusahkan kita tuan-tuan. Benda yang tak wajib kita wajib-wajibkan.
Benda tu sunat je. Kadang-kadang kita rasa wajib, mesti digawe. Padahal tak wajib pun. Itu masalahnya tuan-tuan. Masalah kepada sikap kita ni. Wallahu alam tuan-tuan. Ada soalan ke? Okey, kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan suatu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.